Tuan-tuan, puan-puan, selamat datang ke Maxine Talk Show. Hari ini kita akan bincangkan PKP 2.0. Kenapa saya membuatkan video ini? Sebab saya telah nampak post Dato' Seri Najib Razak, iaitu bekas Perdana Menteri Malaysia. Saya sebenarnya sudah lupa Perdana Menteri keberapa sebab sekarang banyak orang dah berjawatan PM, sehingga saya lupa lah. Lepas tu saya akan panggil Dato' Seri Najib Razak sebagai Abang GB sebab rasanya lebih mesra. Harap nanti Dato' Seri terdengar panggilan ini jangan marah dekat saya. Pada 25 Januari tahun 2021, Abang GB telah memaparkan satu status di Facebook di mana saya memang kena bagi pujian kepada Abang GB, di mana dalam post itu Abang GB telah mempertikaikan sama ada kerajaan menamatkan PKP 2.0 ini adalah wajar atau tidak. Masih ingat tak kali pertama bila kerajaan Malaysia melaksanakan PKP 1.0, iaitu pada 18 Mac tahun 2020. Pengumuman untuk mengadakan PKP kali pertama adalah pada 16 Mac 2020 ini, di mana pada hari tersebut KKM mengumumkan terdapat 125 kes baharu. Ingat tak masa itu, walaupun kes tidak sebanyak macam hari ini, kita berasa takut. Saya masih ingat lagi, pada minggu pertama pelaksanaan PKP, jalan raya semua sungit dan semua orang berlindung di rumah. Pada masa itu, terdapat banyak tukang masak wujud dan kumpulan yang hot dekat Facebook adalah masak apa hari ini. Banyak pun jadi talent TikTok ke sana ke sini. Masih bergerak ke sana ke sini, 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 ke sana ke sini. PKP 1.0 tamat pada 12 Mei tahun 2020 dengan nombor kes baru COVID-19 pada hari itu sebanyak 16 kes. Lepas tu kita adalah PKPP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Pada 25 Januari tahun 2021, kerajaan Malaysia telah mengeluarkan satu ramalan bahawa tidak akan melanjutkan Perintah Kawalan Pergerakan selepas 4 Februari tahun 2021. Kenapa saya menggunakan perkataan ramalan? Disebabkan terdapat banyak keadaan U-turn. Okey, sekarang kita patah balik kepada post Abang GB, di mana poin pertamanya iaitu jika kita hentikan PKP dan melaksanakan semula PKPB yang terbukti telah gagal sebelum ini, adakah kita akan menghadapi PKP 3.0 sekali lagi pada masa depan? Kenapa nak ulangkan benda yang telah gagal, memandangkan kerajaan menyasarkan 70% penduduk Malaysia hanya akan menerima vaksin pada akhir tahun 2021? Adakah banyak lagi sektor-sektor selain sektor pembinaan dan perbuatan seperti pelancongan pendidikan swasta, pengangkutan swasta seperti bar, sekolah, sukan, expo, masjid dan sebagainya yang melibatkan jutaan rakyat tidak akan terkesan jika PKPB dilaksanakan secara berpanjangan? Kalau mengikut nama web KKM Malaysia, rakyat Malaysia bermula bulan Mac 2021 akan mula mendapatkan vaksin COVID-19. Namun, vaksin ini akan dijadualkan ke dalam fasa, iaitu fasa pertama diberikan kepada barisan hadapan, fasa kedua ke kumpulan rentang dan fasa ketiga orang awam berumur 18 tahun ke atas. Kita mesti faham tiga fasa ini tidak akan disiapkan dalam masa 1 bulan atau dalam masa yang singkat. Hal ini disebabkan bilangan vaksin tidak cukup. Sekiranya kita flashback kepada 11 Januari 2021, Kementerian Kesihatan mewakili kerajaan Malaysia telah menandatangani Manufacturing and Supply Agreement MSA bagi berbekalan vaksin COVID-19 Pfizer BioNTech BNT 1262B. Pada 20 November tahun 2021, Malaysia mengumumkan bahawa ia akan mendapatkan bekalan awal sebanyak 12.8 juta dos vaksin COVID-19 daripada syarikat Pharmaceutical Pfizer bagi menampung keperluan imunisasi 20% atau 6.4 juta rakyat negara ini secara percuma.
2 hari sebelum itu, Malaysia memeterai perjanjian dengan fasiliti COVAX untuk memperoleh bekalan vaksin tersebut bagi menampung keperluan imunisasi 10% bagi rakyat negara ini. Pada 19 Disember tahun 2020, berita di laman web menunjukkan kerajaan akan memeterai perjanjian dengan syarikat farmakeutika AstraZeneca dari United Kingdom pada Isnin ini bagi pembelian vaksin COVID-19 bagi memenuhi keperluan imunisasi 20% rakyat Malaysia. Perjanjian dengan Pfizer Malaysia Sendirian melibatkan perolehan vaksin sebanyak 12,799,829,800 dos yang akan dibekal mulai penghujung bulan Februari tahun 2021 meliputi 20% populasi penduduk Malaysia dengan 2 dos seorang. Kerajaan juga bersetuju untuk memperoleh perolehan bekalan tambahan sebanyak 12.2 juta dos yang menjadikan jumlah keseluruhan vaksin Pfizer-BioNTech BNT126.2B sebanyak 25 juta dos meliputi 39% populasi penduduk Malaysia dan akan diterima sepanjang tahun 2021. Selepas penerangan yang panjang lebar ini, persoalannya ini kerajaan hanya menyasarkan hanya 70% rakyat boleh mendapatkan vaksin, dan bila rakyat boleh mendapatkan vaksin sebanyak 70% adalah persoalannya. Bayangkan kalau dari bulan Mac tahun 2021 vaksin mula diberikan, namun tiap-tiap hari kes COVID-19 baru adalah 3,000, adalah 3,000, 5,000. Adakah kamu berani pergi keluar bekerja shopping walaupun kerajaan menggunakan PKPB atau CMCO? Adakah sistem hospital kita, kesihatan negara kita lagi mampu mengenali kes sebanyak macam ini? Kebanyakan peniaga memberikan komen bahawa pada bulan Julai hingga September tahun 2020, pada masa ketika itu kerajaan menjalankan perintah pergerakan pemulihan iaitu PKPP atau AMCO. Pada masa itu perniagaan mereka sudah semakin berpulih dan jumlah sales pun sudah bertambah. Namun, apabila kerajaan mengenakan CMCO, keadaan ekonomi mulai turun. Sekiranya kita nampak balik kepada post Abang GP yang poin kedua, adakah PKPB yang telah terbukti gagal mampu menurunkan jumlah kes baru melebihi 3,000 kes sehari sekarang ke angka 2 digit seperti yang dirancangkan oleh kerajaan? Kenapa Abang GB akan mengatakan sedemikian? Kerana sekiranya kamu boleh ingatkan pada 14 Oktober tahun 2020, kerajaan telah mengumumkan PKPB atau CMCO dikenakan di negeri Selangor, wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada masa itu. Pada masa itu, negeri Sabah yang mencapai kes yang paling banyak, manakala jumlah kes baharu seharian adalah 660 kes pada 14 Oktober tahun 2020. PKPB dilaksanakan dari 14 Oktober tahun 2020 sehingga 11 Januari tahun 2021. Namun, PKPB itu langsung tidak berkesan. Saya percaya, kalau memang berkesan, saya percaya kes akan turun dari 3 angka ke 2 angka. Tak akan macam sekarang ini, 4 angka. Persoalan ketiga yang dibangkitkan oleh Abang GB adalah seperti berikut. Adakah ianya jauh lebih elok untuk kita buat PKP yang seketat-ketatnya tanpa kelonggaran kepada sektor-sektor pembinaan dan kilang-kilang untuk tempoh 2 hingga 4 minggu dengan bantuan kerajaan seperti PKP pertama tahun lepas untuk memberi kesan yang paling maksimum terhadap penularan COVID, tempatan agar rakyat tidak perlu menghadapi PKPB yang berterusan serta risiko PKP 3.0 akhirnya akan terpaksa dilaksanakan pada bulan-bulan mendatang. Ini merupakan cadangan atau pandangan Abang GB kepada kerajaan. Di sini saya pula perlu mengakui apa yang dikatakan oleh Abang GB adalah betul. Pada pandangan saya dan banyak netizen, PKP 2.0 yang dilaksanakan pada masa kini adalah tidak berguna dan membuang masa sahaja. Sebab pertama, SOP 2.0 langsung tidak ketat. PKP 2.0 kita boleh mendapati lebih kurang 90% perniagaan boleh dijalankan seperti biasa. Walaupun MITI mengeluarkan arahan bahawa hanya 5 sektor utama dan 30% pekerja dalam kumpulan pengurusan dibenarkan berada di pejabat. Namun, adakah rakyat Malaysia mematuhi arahan ini? Dulu PKP
1.0 pada hari pertama, jalan raya amat sunyi, keseluruhan dunia macam diam sahaja. Kini kita nampak PKP 2.0 dari segi media sosial. Kita boleh nampak banyak kereta jalan di jalan raya, dan sehingga ada sesetengah netizen pun komen jalan jam gila. To be honest, PKP 2.0 macam CMCO, kecuali tidak boleh makan di kedai makan sahaja. Tak ada beza pun. Dan adalah susah industri mematuhi SOP ini dari segi praktikal. Bayangkan satu factory membuatkan kasut yang mempunyai 100 pekerja, hanya 10 orang terlibat daripada pengurusan. Kalau nak ikut SOP, sebanyak 30% dari pengurusan dibenarkan balik dari kerja dan hanya bermaksud hanya 3 orang saja dibenarkan untuk menguruskan kilang yang memerlukan 100 pekerja. What? Jadi, kilang pun tak nak ingin mematuhi SOP. Bayangkan sekiranya kerajaan mengenakan PKP pada bulan Oktober tahun 2020 secara ketat dengan menyatakan bahawa tiada ekonomi aktiviti secara langsung dan laksana hanya 2 minggu sahaja, saya rasa nambah pun akan kurang dan kita tidak perlukan PKPB atau PKP lagi. Saya rasa lagi marah apabila kerajaan mengenakan PKP pada 12 Januari tahun 2021 namun segala SOP macam sia sahaja. SOP semakin longgar kalau macam itu, lebih baik kita tidak perlu PKP sebab bila pengumuman PKP, semua bisnes akan drop. PKP ini langsung tidak berkesan. Isu sekarang, you nak mati kelaparan atau mati kesakitan? Saya risau sebelum mati kelaparan, saya sudah mati kesakitan. Saya kopak apa yang Abang GB kata. Bukankah permohonan untuk setika jauh lebih baik berbanding mudarat yang berpanjangan? Orang putih kata short term, long term game. Di mana saya setuju. Saya rasa PKP 2.0 dengan SOP yang ketat daripada SOP yang semi ketat atau setekat wayang sahaja. SOP perlu dikatakan untuk 2 minggu agar nombor boleh turun secara mendadak dan kita continue lah dengan RMCO. Sebelum akhirkan video ini, saya berpendapat recently pendapat Abang GB semakin bernas dan sekiranya meneliti komen netizen sama ada dari Melayu, Cina dan India pun rasa begitu. Sehingga saya pernah terbaca komen netizen hendaklah Abang GB menjadi semula Perdana Menteri. Sekarang Perdana Menteri keberapa? Itu tak penting lah sebab saya memang tak boleh ingat. Kalau boleh, saya hendaklah jemput Abang GB buatkan satu temu janji. Ada kemungkinan tak? Tak tahulah. Kita tengok ada jodoh tak saya dengan Abang GB. Dan sekali, kalau suka video saya, subscribe video ini dan YouTube channel saya. Oh ya, segala pendapatan yang dapat di YouTube channel ini, kalau ada melalui iklan, saya akan dermakan kepada pusat charity. Namun sekarang masih tidak boleh di-monetize lagi sebab subscriber yang tidak cukup. Yang sesiapa yang ternampak video ini, tolonglah saya tag Abang GB sebab saya nak jemputkan Abang GB jadi guest pertama saya untuk Maxim Talk Show. Terima kasih.